berbaik dengan jiran. Oma, Hana, Ya, Mama. boleh tolong Mama tak? Boleh. Tolong beri buah-buah ni kepada jiran kita. Jiran? Ustaz Musa, Pakcik Yahya dengan Makcik Huda tu jiran kita. Oh. Mari buat baik kepada jiran. Jiran yang kiri dan juga kanan. Jiran belakang dan juga depan. Semua penjiran. Assalamualaikum Ustaz Musa. Waalaikumsalam semua. Kami bawa buah dari Mama. Wah, terima kasih. Mari semua, mari pergi melawat Pakcik Yahya. Pakcik Yahya? Kerana Pakcik Yahya tidak sehat. Ya ke? Marilah Ustaz, kita pergi sekarang. Nanti dulu Omar Hana. Kenapa? Ustaz nak bawa makanan untuk mereka. Kita berbaik dengan jiran, berbaik dengan semua. Allah sayang kita. Mari buat baik kepada jiran. Jiran yang kiri dan juga kanan. Jiran belakang dan juga depan. Semua penjiran. Assalamualaikum Makcik Huda. Waalaikumsalam semua. Kami ada buah untuk Pakcik Yahya dan Makcik Huda. Pakcik Yahya, makanlah buah ini untuk sihat. Terima kasih. Bila perut kenyang badanku kuat. Wah, Pakcik silakan minum, Pakcik silakan makan. Nanti dulu Oma Hana. Kenapa? Potongkan dulu barulah mudah dimakan. kita berbaik dengan jiran, berbaik dengan semua. Allah sayang kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum murid-murid semua. Nama Cikgu Nur Afika Syazwani binti Arifin. Boleh panggil Cikgu Afika. Okey, murid-murid semua apa khabar hari ini? Alhamdulillah. So, hari ini Cikgu akan mengajar tentang adab kejiranan. Sebelum tu, Cikgu telah sediakan kamu semua satu video. So, mari kita tengok sama-sama. Adab berjiran. Assalamualaikum semua. Semua tahu tak apa itu pengertian jiran? Jiran? Jiran itu apa, Muallimah? Jom nyanyi sama-sama dengan Muallimah. Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling atau berhampiran dengan tempat tinggal kita itu adalah pengertian jiran. Lagi sekali ya. Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling atau berhampiran dengan tempat tinggal kita itu adalah pengertian jiran. Jom kita dengar firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. Apa Allah kata, Muallimah? Jom kita dengar apa Allah kata. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Allah berfirman, sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Apa maksud sekutukan Allah? Sekutukan Allah ni bermaksud ia menyamakan Allah dengan benda lain. Contoh,
Apa yang orang kafir sembah? Betul. Patung. Patung yang dipanggil sebagai berhala. Jadi, kita sebagai hamba Allah yang telah diciptakan Allah untuk menyembahnya. Dan jangan pernah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun ataupun menyamakan Allah dengan sesuatu sekalipun. Kemudian Allah ingatkan lagi dalam firman-Nya, Allah memberikan peringatan kepada kita supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa, terutama sekali kepada ibu kita yang mengandungkan kita dengan susah payah, yang melahirkan kita dengan susah payah, yang menjaga kita, menyusui kita, mendidik, memberikan perhatian kepada kita sampai sanggup korbankan kesenangan mereka, waktu rehat mereka. Dan yang ada dalam fikiran ibu-ibu kita ni, kalau kamu nak tahu, apa yang terlintas dalam fikirannya hanyalah mereka nak bahagikan anak-anak mereka ni. Okey, ibu-ibu kita ni cuma nak yang terbaik untuk kita, nak tengok kita berjaya, sebab dengan kejayaan yang kita kecapi itulah, yang kita dapat itulah yang akan menjadikan sumber kebahagiaan kita. Sebab tu, hak-hak kepada kedua ibu bapa kita wajib bagi. Tanya lagi apa dia hak kepada kedua ibu bapa kita? Hak kita kepada kedua ibu bapa kita mestilah berkata ataupun bercakap dengan suara yang lembut, sopan santun, tidak berkasar, tidak tinggikan suara, tidak bersikap angkuh, tidak sombong. Besar tanggungjawab kita sebagai anak-anak kepada ibu bapa kita. Jadi sentiasalah berdoa untuk kedua ibu bapa kita. Hak pertama tadi hak kepada Allah, kedua hak kepada kedua ibu bapa, dan yang peringatan ini Allah ingatkan hak kita kepada kaum kerabat kita. Yang ni yang ketiga. Apabila kita diberikan kelebihan harta, mereka lebih memerlukan. Siapa? Kaum kerabat kita. Okey, mereka lebih memerlukan selepas kita berikan hak kepada kedua ibu bapa kita. Berikan juga bantuan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Macam tu juga Allah sebut tentang hak kita kepada jiran tetangga yang dekat maupun jiran tetangga yang jauh. Semua ni akan disoal di hari akhirat nanti. Begitu juga dengan rakan sejawat. Rakan sejawat apa tu? Rakan sejawat ni maksudnya rakan kerja. Rakan kerja bersama kita yang berdekatan dengan kita. Rakan kerja bermaksud sahabat ataupun kawan. Okey, apa artinya sahabat? Kalau tidak bekerjasama, tak saling tolong-menolong. Betul kan? Hidup ni dengan sahabat, dengan kawan yang betul-betul penuh dengan kasih sayang dan kerjasama akan terasa indah je. Tapi walaupun kita memiliki harta benda yang banyak dan tidak memiliki sahabat ataupun kawan ataupun teman yang baik yang dapat dipercayai, maka keindahan dunia akan hilang. Sebab tu musuh banyak, teman yang baik sangat sikit. Orang yang rugi yang tidak memiliki teman ataupun sahabat ataupun kawan. Yang lebih rugi lagi tidak menjaga teman ataupun sahabat ataupun kawan yang telah dia miliki. Wa benis sabil, dan orang musafir yang terlantar. Musafir maksudnya orang yang merantau, terlantar maksudnya sakit. Orang yang merantau di satu daerah sama ada untuk belajar ataupun berusaha mencari rezeki yang kehabisan bekalan makanan, sumber rezeki, walaupun mereka bukan orang yang kita kenal ataupun bukan saudara mara kita, tapi mereka yang datang dari jauh, saudara sesama Islam, kita wajib untuk menolong mereka. Sekiranya mereka berlainan agama, mereka saudara, sama-sama manusia, berasal dari ayah ibu yang sama, perbezaan agama tidak menghalangi kita untuk membantu mereka yang memerlukan. Sebab inilah contoh yang diajarkan oleh Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Wa ma malakat aimanukum, dan juga hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Hamba sahaya ni contohnya seperti pembantu rumah, orang yang bekerja di bawah kamu. Sebabnya orang yang bekerja di bawah kamu merasa kurang bebas sebab dia terikat dengan kamu. Jadi kita perlu berbuat baik dengan mereka. Biarkan mereka makan apa yang kita makan, berpakaian seperti apa yang kita pakai. Kita menuntut mereka bekerja dengan jujur. Jadi kita pun wajib untuk menuntut diri kita memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Sedangkan budak yang belum dimerdekakan, kita perlu perlakukan dengan cara yang baik. Apatah lagi mereka manusia-manusia yang sudah merdeka. Innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Mukhtalan bermaksud orang yang sombong. Okey, orang yang sombong ni orang yang sombong dengan bahasa tubuhnya. Fakhura, yang gemar membanggakan diri, bercerita tentang berbagai macam nikmat yang Allah berikan padanya dengan kesombongan, bukan dengan rasa syukur. Siapa tahu apa adab kita dengan jiran?
Saya tahu, Muallimah. Cuba kamu sebutkan. Ada adab berjiran. Bertolak ansur. Saling menziarahi jiran. Sentiasa menghargai jasa jiran. Memelihara kehormatan dan harta jiran. Menegur secara berhemah. Wah, cantiknya. Oh, ya ke? Bunga tu lah. Kalau ya pun janganlah cakap bunga tu. Kamu ni sinchan. Topi yang awak pakai tu pun boleh tahan juga. Nampak sesuai dengan awak. Wah, betul-betul cantiklah topi tu. Ya ke? Kalau pakai topi biasa kepala rasa rimas. Kalau pegang payung susah pula nak buat kerja kan? Sebab itulah saya pakai topi yang macam ni. Saya memang suka dengan topi penama matahari. Oh ya, tak sedap pula berbual macam ni. Marilah masuk minum teh dulu. Tapi... Tak apa, marilah masuk. Jangan malu-malu. Silalah minum ya. Terima kasihlah ya. Sedapnya bau. Teh apa ni? Teh pudina dari pokok saya yang ada di laman tu. Oh, bagus betul. Fadilat beradab dengan jiran. Pertama, disukai Allah Ta'ala dan Rasulullah. Kedua, menghubungkan silaturrahim. Ketiga, hidup tenang dan aman. Keempat, masyarakat bersatu padu. Kelima, melahirkan suasana yang ceria. Dan yang terakhir, menimbulkan sifat bantu-membantu antara jiran. Akibat tidak beradab dengan jiran. Pertama, kehidupan tidak tenang. Kedua, terpinggir daripada masyarakat. Ketiga, menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat. Keempat, tiada sifat bantu-membantu ketika dalam kesusahan. Kelima, masyarakat akan mundur dan kucar kacir. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Okey, sekian sahaja daripada Muallimah Mina. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semua dah tengok kan video tu semua? Okey, sekarang cikgu akan terangkan maksud dan adab kejiranan. Maksud jiran adalah orang yang tinggal berdekatan dengan kita sama ada di kanan, di kiri, di depan, di tingkat atas, tingkat bawah hingga 40 buah rumah di setiap penjuru. Okey, sekarang cikgu akan terangkan adab-adab terhadap jiran. Di sini cikgu akan terangkan 6 poin adab-adab terhadap jiran. Yang pertama adalah tolong-menolong ketika jiran berada dalam keadaan susah dan senang. Contohnya waktu rumah jiran kita telah terbakar. So, kita hendaklah sedia membantu mereka dari segi pakaian, makanan dan juga tempat tinggal. Yang kedua adalah menziarahi sesama jiran tetangga. Waktu Mila, kita boleh melawat jiran-jiran yang lain untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Yang ketiga, menghantar makanan. Okey, contohnya jiran sebelah rumah kita baru sahaja pindah rumah. So, kita bolehlah bagi buah tangan kepada mereka sebagai tanda selamat datang. Yang keempat, sentiasa memberi salam ketika berjumpa. Okey, contohnya kita berjumpa dengan jiran yang lain di luar kawasan perumahan, kita hendaklah memberi salam kepada mereka supaya mereka tidak menganggap kita seorang yang sombong. Yang kelima, sentiasa bertegur sapa. Sama juga dengan poin keempat tadi. Kita hendaklah bertegur sapa dengan jiran-jiran yang lain supaya mereka tidak menyangkakan kita seorang yang sombong. Yang terakhir, sentiasa prihatin terhadap keadaan jiran. Okey, contohnya jiran sebelah rumah kita tidak pernah keluar rumah. So, kita hendaklah memeriksa keadaan mereka. Mungkin mereka sakit dan memerlukan pertolongan kita. Okey,
akibat tidak berhadap dengan jiran. Di sini cikgu akan bagi 4 poin akibat tidak berhadap dengan jiran. Yang pertama, berlaku perselisihan faham antara jiran tetangga. Yang kedua, merosakkan perpaduan dan membangkitkan permusuhan dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, sukar mendapat pertolongan ketika dalam kesusahan. Contohnya, kamu sakit dan tidak ada sesiapa yang ingin tolong kamu kerana kamu seorang yang tidak beradab. Dan orang yang tidak beradab ini akan dibenci orang ramai, ya murid-murid semua. Okey, yang terakhir, kemungkaran berlaku secara berleluasa. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Cikgu Shirin. Macam mana tadi Cikgu Afika mengajar? Mesti best kan? Cikgu harap kamu semua faham ya apa yang Cikgu Afika terangkan pada kamu semua. Cikgu juga harap kamu semua sudi ya nak dengar apa yang cikgu nak sampaikan pula. Cikgu akan sampaikan tentang kenapa pentingnya ketika kita hidup berjiran, nilai yang kita dapat ketika kita hidup berjiran, dan juga cikgu akan beri beberapa contoh bila kita hidup dalam berjiran. Okey, harap kamu semua faham dan cuba untuk menghayatinya dan untuk diamalkan. Okey? Kamu mesti pelik kan kenapa kita perlu terapkan hidup berjiran ni? Kerana Islam amat menitik beratkan hubungan kejiranan kerana ia adalah salah satu cara hidup Islam. Dalam konteks kejiranan, umat Islam berkewajipan mengekalkan hubungan baik sesama mereka. Ini agar dalam kawasan kamu semua, hidup dalam kawasan setempat kamu semua tu, di kawasan perumahan kamu tu hidup dalam harmoni, tak ada bergaduh, tak ada bermasam muka. Sebab itulah kita kena terapkan, sebab dalam Islam pun dia memang mewajibkan untuk kita hidup dalam kejiranan. Okey semua, yang pertama, kenapa pentingnya untuk kita hidup berjiran ini kerana adalah untuk menambah kenalan. Sebab untuk pengetahuan kamu bukan seorang saja dalam taman tu. Sebab kamu akan berjumpa dengan ramai orang yang berbeza, berlatar belakangkan seperti pekerjaan, pendidikan dia, agama dia, bangsa dia, keturunan dia, budaya dan adat rasa mereka. Sebab itu pentingnya, sebab bila kamu tidak mengenali jiran kamu akan berlaku perbalahan ketika kamu bersalah faham dengan apa yang mereka lakukan. Contohnya India ada budaya dia, Melayu ada budaya dia, Cina pun ada budaya dia. Sebab itu kita kena tahu siapa jiran kita. Dalam firman Allah SWT punya bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami mencipta kamu dari seorang lelaki dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Al-Hujrah ayat 13. Okey, antara manfaat yang lain pula apabila kita dapat menambah jiran ni ialah kita juga tahu pekerjaan jiran kita. Contohnya kalau dia guru, ibu bapa kita mesti akan akan meminta tolong pada mereka untuk ajar anak mereka. Sekiranya dia doktor, ibu bapa mesti akan bertanyakan nasihat tentang tentang perubatan-perubatan yang akan diberikan untuk anak mereka. Sebab itu dia penting jiran, kerana ia boleh menambahkan pengetahuan mereka kamu dan juga saling berkongsi ilmu. Okey? Tempat. Okey, jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan kawasan setempat daripada ancaman kecurian, pecah rumah, penculik dan sebagainya. Okey, mesti kamu pernah tengok kan, setiap malam mesti akan ada bapa kamu atau ayah kamu, abang kamu, adik kamu yang mesti ikut untuk merayau semalam. Mesti kamu nampak mereka akan pegang
lampu sulur, untuk melihat kawasan sekeliling. Itu adalah untuk menjaga kamu di dalam kawasan tersebut, untuk mengelakkan kecurian yang berlaku. Kat situ juga kita dapat lihat keharmonian dan saling hormat menghormati dalam sesama kamu dapat diterapkan. Ia juga dapat menerapkan tolong menolong antara kamu. Sama juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan atau ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. Ketiga pula adalah kunjung-mengunjung. Meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapat mengeratkan dan menghidupkan lagi semangat hidup berjiran. Kita akan lebih mengenali jiran apabila berkunjung atau menziarahi. Ini kerana kat situlah peluang kamu untuk jumpa kawan kamu, sebab mesti mak kamu semua tak bagi kamu peluang kan. Kebanyakan bila jiran kamu datang rumah, kamu boleh berbual, bertukar pendapat, buat kerja sekolah sama-sama, bertukar juadah, berkongsi resepi. Itu biasa ibu-ibu kamu yang ibu kamu yang selalu buat kan. Mesti kamu pernah nampak semua tu. Tapi kalau kita nak kunjung rumah jiran juga, kita kena tengok waktu dia. Jangan kita main terja je, faham? Sebab kadang-kadang kat situ bila kita datang rumah jiran, itulah waktu rehat mereka. Jadi kita kena sentiasa, contoh sekarang teknologi, kita boleh call kan, boleh datang ke tak, atau bertanya khabar. Seterusnya adalah menghulurkan bantuan. Kenapa menghulurkan bantuan ni penting? Ia adalah kerana kemuncak hubungan kejiranan yang baik adalah apabila mereka sanggup mengedepankan kesenangan dan juga kerehatan diri mereka semata-mata untuk memberi bantuan apabila jiran kita memerlukan. Sebagai contoh, ketika jiran kita mengalami kesulitan, iaitu dari segi kewangan, mereka sanggup memberi pinjam dan juga mendengar masalah jiran mereka. Yang kedua adalah dari segi kalau rumah jiran kita terbakar, mereka memberi pertolongan dari segi memberi pakaian dan juga tempat tinggal. Jadi kamu semua tak boleh membiarkan jiran kamu dalam kesusahan, sebab bila kamu mengalami kesusahan, jiran kamu itu juga yang akan tolong kamu kembali. Okey? Yang terakhir dan yang keempat adalah aktiviti bergotong royong. Aktiviti bergotong royong ini membersihkan kawasan kampung, masjid, longkang, taman perumahan kamu dan sebagainya, ataupun baki rumah. Kat sini apabila kita bergotong royong, kita dapat mengeratkan silaturahim, dapat lebih mengenali jiran, dapat tolong menolong antara satu sama lain. Kamu dapat lagi tahu apa masalah jiran kamu. Kat sini kamu sambil bergotong royong, sambil kamu berbual, macam itulah. Kamu boleh bermain, kamu tolong tu, kamu dapat pahala, dan kamu juga dapat mengeratkan lagi hubungan persaudaraan kamu antara jiran kamu semua. Okey, sekarang cikgu akan terangkan apa nilai yang kita dapat ketika kita hidup berjiran. Yang pertama adalah menziarahi jiran tetangga. Kat sini kita boleh lihat bila berlakunya perayaan seperti Hari Raya, Hari Deepavali, Tahun Baru Cina. Kat situ mesti kamu nampak jiran ibu bapa kamu akan mengajak kamu pergi ke rumah jiran kamu yang berbangsa lain. Kat sini juga kita dapat mengaitkan silaturahim. Yang kedua adalah sertai aktiviti-aktiviti komuniti. Maksudnya kat sini bergotong royong, ataupun apabila ada mengadakan aktiviti seperti kempen, hari keluarga untuk kawasan setempat tu. Jadi kat situ kita dapat lihat kehidupan harmoni antara kamu dengan jiran-jiran kamu.
Yang ketiga pula adalah saling bantu-membantu. Saling bantu-membantu antara satu sama lain. Kat sini, apabila jiran kamu tahu jiran kamu tu hidup dengan kesusahan, apabila ada berlaku kematian, isteri dia macam isteri kamu nampak kawan kamu lah, kawan kamu tu ibu dia betul-betul tak ada tempat nak bergantung, tiada duit, kawan kamu pun selalu tak pergi sekolah. Jadi kamu boleh nampak mereka memerlukan kesusahan berbentuk daripada kewangan. Jadi kita harus membantu mereka. Sebab itu jiran kita kena ambil tahu semua kawasan. Sebab itu adanya rukun tetangga. Yang terakhir adalah peka dan prihatin terhadap persekitaran. Okey, kat sini kamu boleh peka bermaksud macam apabila kamu lihat kawasan sungai kamu ada kecurian, dan kebetulan dekat kawasan kamu tu kamu tahu jiran kamu tu tak ada di rumah, kamu nampak ada orang lain sedang memanjat. Jadi kamu meminta pertolongan, kamu minta pertolongan ibu bapa kamu untuk call polis sebab kamu nampak ada kecurian berlaku kat kawasan kamu. Kat situ kamu dah menunjukkan kamu peka dan prihatin terhadap jiran. Contoh bila berlaku kebakaran pun kamu cepat-cepat call polis. Kat situ juga kamu menunjukkan kamu dapat membantu jiran kamu tu semua. Okey. Created using Powtoon. Macam mana tadi? Cikgu harap kamu dapat terapkan dalam diri kamu dan sentiasa mengamalkannya, ya. Dan cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan kepada kamu, okey? Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum semua.